message ni. Tekan dekat pin message atas ni, ada pin message. Okey. Okey, tekan dekat situ. Okey, tekan dekat situ ada nota breakout theory dekat atas ni. Okey, pergi ambil dulu, buka dulu, saya bagi seminit. Okey, saya bagi seminit untuk korang buka. Buka dulu. Mahir Saman like the live. Okey, dah ambil nota. Dah ambil nota. Okey, jom tengok. Jom tengok. Jerawat pula dah. Okey, jom tengok nota ni. Okey, so breakout theory dia, ini nota dia. Nota dia cuma sekeping saja. Dia tak perlu buat banyak sebenarnya. Dia menceritakan tentang fasa market saja. Okey, so dalam market ni, nak tak nak, you nak terima ataupun tak nak terima, tapi benda ni berlaku. Okay, benda ni berlaku. Okay. So sekarang ni breakout theory dia menjelaskan tentang 3 fasa dalam market. Okay. Dia menjelaskan 3 fasa yang berlaku dalam market. Okay. Ini bukan teknik saya tau. Okay. Ini bukan teknik saya. Kalau korang kata dia ni sibuk nak cerita teknik, tak ada. Ini bukan teknik yang saya cerita. Okay. Ini memang hukum asas dalam market. Okay. Saya cuma bagi tahu korang saja. Boleh So tengok rapat sikit. Nampak tak? Okey. So breakout theory dia menjelaskan tentang 3 fasa dalam market. Okey. Dia bagi tahu tau. Dia kata apabila berlaku breakout, okey, ini fasa yang pertama, akan berlaku pullback. Okey, ini fasa yang kedua. Okey, dan kemudiannya bersambung trending. Okey, ini fasa yang ketiga. Okey. So kita ada 3 fasa dalam market. Okey. Fasa breakout, fasa pullback dan fasa trending. Okey, boleh. Itu part pertama. Kemudian part kedua ada selagi tidak berlaku breakout baru. Selagi tidak berlaku breakout baru. Faham? Tapi part tu nanti kita tengok. Sekarang ni kita nak cerita part 1 dulu. Okey. Part 1 kata bila berlaku breakout akan berlaku pullback dan kemudiannya bersambung trending. Okey. So selalulah tiap-tiap hari lah sebut benda ni. Sebut benda ni bagi melekat kat kepala otak. Okey. Tengok chart je. Buka chart je pagi tu kan. Sebut benda ni dulu. Baca doa dulu. Okey. Baca doa dulu, kemudian baru baca benda ni. Okey. Baru baca jampi ni. Baca doa dulu, baru baca jampi ni. Okey. Alright. Ada lampu lah seronok malam ni. Okey, so tengok. Kita tengok contoh pada structure buy dahulu. Structure buy dahulu. Okey. Dia bagi tahu kita, okay, bila berlaku breakout, okay, breakout pada siapa? Breakout pada siapa? Pada strong resistance. Okay. Breakout ni, maksud breakout ni adalah dia merujuk kepada structure buy. Betul tak? Structure buy. Okay, structure buy ataupun structure sell, dua-dua structure ni, structure buy atau structure sell ini adalah alat kita untuk masuk dan keluar market. Okay? Alat untuk kita masuk dan keluar market. Boleh So kalau alat, okay, inilah rupa alat kita. Okay, inilah rupa alat kita. Okay, inilah rupa alat kita. Untuk kita naik, okay, inilah rupa alat kita. Okay. So bila berlaku breakout, breakout ni pada strong resistance, kita ada level dan kita ada action, dia menjadi satu structure. Okay. Bila berlaku breakout, okay, akan berlaku pullback. Okay, akan berlaku pullback. Ini fasa yang kedua. Fasa yang pertama tadi breakout. Okay, jadi fasa yang pertama tadi adalah mewujudkan structure buy. Okay, fasa yang pertama tadi kewujudan structure buy. Okay, fasa yang pertama tadi adalah kewujudan structure buy. Okay, kemudian selepas itu ada fasa yang kedua, itu fasa pullback. Okay, fasa pullback, dia akan pullback ke mana? Dia akan pullback ke punca action tersebut. Okay, punca action tersebut adalah support yang menyebabkan breakout ini berlaku. Okay, itu pullback dia. Okay. Itu pullback dia. Boleh. Itu pullback dia. Okay. So kalau kata support ini, okay, ada di tengah-tengah, dia naik daripada sini, kemudian ada satu support lagi, kemudian terus pecah. Okay. So yang tengah-tengah ini adalah punca action tersebut. Jadi dia akan pullback ke tengah saja, dia tak ambil dah ke bawah. Okay. Sama juga kalau kata dia naik, okay, dia turun ni kan, lepas tu dia naik, ada satu support di sini. Okay. So support inilah punca berlakunya breakout. Okay. Jadi kalau dia nak pullback, dia akan pullback di kawasan sini saja. Okay. Kemudian baru dia naik. Faham?
Tapi itu adalah pullback. Okay? Sifat pullback tu dia akan cari punca action dia. Okay? Jadi punca action tu ada di bawah. Okay? Boleh. Tak kisahlah kat bawah ke kat tengah, tapi case ini di bawah lah. Okay, pullback. Okay? Jadi fasa pullback ini, kita akan fokus untuk lawan trend. Okay? Kita akan fokus untuk lawan trend. Boleh Bila berlaku structure buy, yes, dia akan naik, betul. Tapi kita kena ingat dia ada pullback, dan pullback ini berlawanan dengan dia punya trend. Okay? Kalau kata trend nak ke atas, pullback dia akan ke bawah. Jadi di sini kita akan fokus untuk lawan trend. Okay? Waktu ini sakit. Okay? Waktu ini sakit. Sakit Tak adalah sakit apa pun tapi nak lawan trend tu bukannya senang. Ada cara-cara dia. Okay? Itulah yang kita tengah buat. Itulah yang saya tengah buat di goal sekarang. Okay? Goal dah 2 minggu saya fokus lawan trend. Okay? Saya profit juga. Kita walaupun dia turun, walaupun kita fokus nak buy, tapi market turun, tapi kita ada juga setup yang kita makan. Jadi kita sebenarnya tak kebuluran. Walaupun 2 minggu saya lawan trend, belum berjaya lagi, perjuangan saya belum selesai lagi, tapi saya tetap ada profit. Tetap ada profit. Itu pentingnya multi time frame breakout. Nanti you akan tengok kenapa saya boleh profit. Kita tengok nanti. So sekarang ni fasa pullback ni fasa untuk kita lawan trend. Kat sini you kena degil tau. Kat sini you kena degil. Kat sini you kena degil. Walaupun ramai cakap tengah trend lah apa semua kan, you kena degil. Sebab dia berlaku. Dia berlaku. Faham tak? Selagi tidak berlaku breakout baru, ingat, selagi tak ada breakout baru, dia akan berlaku pullback. So selepas berlaku pullback tu dan pullback ini berjaya, dia akan memulakan satu fasa yang ketiga, iaitu fasa trending. Fasa trending. Dekat sini you akan ikut trend semula. Dekat sini you akan ikut trend semula. Boleh akan ikut trend semula. Macam tu. Faham? Boleh alright. Setakat ni tentang 3 fasa ini ada soalan tak? Saya nak baca sekejap. Risau floating time pullback. Kimbai, tak ada. Kita tak floating. Kita tak floating. Cikgu tolong lukis apa yang cikgu cakap. Ini saya lukis ni. Ini saya lukis ni. Awak ingat ni siapa lukis? Ini saya lukis. Awak jangan minta saya lukis. Awak nak belajar, awak kena lukis sendiri. Ini orang tengah cerita sibuk nak suruh lukis, sibuk suruh tunjuk cat lah apa. Awak kena tengok sendiri. Sekarang ni awak yang nak belajar. Awak nak pandai. Jadi bila awak nak pandai, awak kena ada usaha awak sendiri. Jangan semua benda kita nak suap. Jangan. Awak nak jadi trader, awak kena belajar. Awak kena belajar. Boleh? Buat sendiri buat sendiri. Kita cerita, nanti buat sendiri. Boleh itulah cara-cara kawan-kawan korang yang dah pandai. Diorang yang dah pandai ni, diorang langsung tak minta kat saya. Diorang langsung tak minta tengok chat, tengok itu. Tak ada. Diorang dengar saya cerita. Diorang tulis nota, kemudian diorang buat sendiri. Diorang buka chart, diorang buat marking, diorang practice marking. Ada kawan kita yang sampai beratus-ratus dia punya marking, dia screenshot, dia print sebagainya, dia buat buku. Ada saya boleh tunjuk. Diorang buat benda tu sebab tu diorang pandai. Sebab tu diorang cakap. You buat macam tu. Boleh? Sekejap. Apa lagi soalan? Terima kasih Ades, share banyak. Terima kasih. Cikgu sendiri nak belajar sendiri kena usaha. Betul tak adalah step. Saya bagi tahu je. Bukan kepada abang tu, siapa-siapa. Saya tak marah, geng. Kalau saya marah, lampu ni colour merah. Lampu ni akan colour merah. Sekarang ni colour biru. Sekarang colour hijau, colour biru kan. Saya tak marah. Ini maksudnya saya relax. Saya relax. Kalau saya marah, dia colour merah. Dia colour merah. Tak ada, saya tak marah. Saya bagi tahu. Kalau tone saya sedikit berbeza, saya minta maaf. Itu cara saya bercakap. Saya tak marah. Boleh? Alright. Tak apa, usik je. Tak apa. Boleh. Jom. Itu fasa dia. Itu fasa dalam market. Sama juga kalau macam untuk ini kita pakai untuk ke atas. Ini kita pakai untuk direction ke atas. Ini alat yang kita pakai untuk naik ke atas. Dan kemudian ini adalah alat yang kita pakai untuk turun ke bawah. Ini alat yang kita pakai untuk turun ke bawah. Sama juga tadi buy structure, ini adalah sell structure. Sell structure berlaku bila ada breakout pada strong support. Berlaku breakout pada strong support.
Boleh Cuba marah sikit. Nak tengok kalau lampu tu merah tu. Ini orang selalu kata saya marah. Okay? Saya beli lampu ni sebab nak buktikan saya tak marah. Okay? So ini support, ini strong support. Dia berlaku breakout. Jadi dia menjadi satu structure cell. Okay? Fasa yang pertama tu dia menceritakan tentang berlakunya structure. Okay? Ini structure cell. Okay? Kemudian sama juga fasa yang kedua adalah fasa pullback. Okay? Dia akan pullback ke punca action dia tersebut. Okay? Tak kisah kalau kata punca action tu, resistance tu ada dekat atas, dia akan pullback dekat atas. Kalau ada dekat tengah punca tu, dia akan pullback di tengah saja. Okay? Selepas berlaku pullback, dia akan sambung fasa trending. Okay? Fasa trending ni adalah fasa dia ikut balik trend asal dia. Okay? Dia ikut balik trend asal dia dan dia akan pergi lagi jauh daripada support ini. Okay? Jangan kata you sell kat sini, kemudian you kat sini you nak buy. Janganlah macam tu. Okey? Ramai yang buat macam tu tau. Sebab apa tahu? Dia tak tahu tentang tiga fasa ni. Okey? Dia tak tahu tentang tiga fasa ni. Okey? Benda ni akan pergi lagi jauh. Kalau kata you nak buy kat sini, dia akan bye-bye. Okey? Dia akan bye-bye. Boleh Okey. Alright. Okey, bagi saya 2 minit. Okey, bagi saya 2 minit. Korang tulis nota dulu. Jangan ikut saya. Jangan ikut saya bagi saya waktu sekejap. Aduh, kelakar lah. Okay, so 3 fasa clear Okay, alright. Kemudian apa? Settle So itu adalah breakout theory. Okay, breakout theory ni dia menjelaskan tentang 3 fasa market. Okay, 3 fasa market. Okay, so itu part yang pertama. Okay, part yang pertama dia menceritakan tentang 3 fasa. Okay, tapi dia ada part yang kedua. Okay, selagi tidak berlaku breakout baru. Okay, maksud dia sekarang ni ini breakout tau. Ini breakout. Okay, dia buat satu structure buy. Okay, dan dia akan pull back, betul. Okay, tapi in case kalau dia naik, dia breakout ni dia naik dan dia buat breakout yang baru. Okay, breakout yang baru. Okay, jadi breakout yang baru tu, okay, dia kalau dia nak pull back, dia tak akan pull back ke support ini tau. Dia akan pull back ke support dia sendiri. Okay, dia akan pull back ke support dia sendiri. Sebab ingat tak kita selalu bincang SNR itu bersifat individu. Okay, SNR itu bersifat individu. Contohlah kita nak cerita pasal selagi tidak berlaku breakout baru. Okay, sekejap. Jom saya nak tunjuk contoh dekat lukisan. Saya nak lukis untuk korang tadi ada yang minta lukis ni aku lukis. Tunggu jap. Tengok lukisan ni ikut jangan minta lukis tak ikut. Ikut. Ya, kita ada structure buy kita ada structure buy. Okay, kita ada strong resistance kat situ. Jap kita buat secara laju sikit Kita banyak nak cerita malam ni, banyak nak cerita. Mungkin lambat sikit tapi tak apalah, korang boleh tahan Okay, kita ada structure buy. Okay, so buy right dia akan pull back ke support dia, betul. Okay, support dia macam tu kan. Punca action Okay, punca action. Okay, tak kisahlah dia punya support kat situ ke, ataupun contoh macam ni. Korang ni suka macam tu kan. Okay, contohlah macam ni. Semua nak kena suap. Contohlah macam ni. Okay, contohlah macam ni. Contohlah kalau macam tu kan. So support dia sekarang ni bukan dekat bawah dah. Okay, support dia sekarang dekat atas. Okay, dekat situ kat tengah-tengah. Okay, itulah punca action dia. Maksudnya punca yang berlaku breakout. Okay, punca breakout ni berlaku adalah di sini. Okay, tadi tak ada benda ni, dia kat bawah lah. Okay, so punca sekarang, punca action tu ada di sini. Boleh Okay, right. So ini punca action tu. Okay, so kalau pullback, okay, kalau normal dia akan berlaku pullback di sini. Okay, dia akan berlaku pullback di sini. Okay, dan kemudian dia akan trending. Boleh. Dia akan trending dan dia akan buat apa ni?
pola menaik yang kita bincang hari tu. Betul? Kita akan buat pola menaik. Okey. Tapi in case kalau kata dia naik tak datang dah. Dia naik tak datang dah. Dia naik. Okey, dia naik. Okey. Dia naik dan dia buat structure baru. Okey, contohlah kita jangan buat structure baru dulu. Kalau dia naik tinggi mana pun, selagi tak ada breakout baru ataupun structure buy yang baru, okey, dia akan datang balik ke structure asal dia akan balik sebab ini adalah dia punya support. Ini adalah dia punya support dan dia akan naik balik. Okey, kalau tak ada structure baru. Faham? Okey, kalau ada structure baru, contohlah begini. Ini case kalau ada structure baru. Okey, ada structure baru. Macam tu kan. Kemudian dia berlaku breakout. Okey, ini dah jadi strong resistance. Okey. Ini dah jadi strong resistance. Strong resistance. Okey, kemudian berlaku breakout pada strong resistance. Okey, ini dia dah buat structure baru. Faham? Okey, jadi structure baru ni, ini structure baru tau. Okey, structure baru dia ada dia punya support sendiri. Dia ada dia punya support sendiri. Okey. Ini support dia. Boleh. Okey. So dia ada support sendiri. Jadi kalau dia nak pull back, dia tak akan pull back ke yang asal tadi. Okey, dia akan pull back ke support dia sendiri. Okey, dia akan pull back ke support sendiri dan dia akan trending. Okey, dia akan trending. Faham? So ini cara you nak ikut market. You nak trade continuation ke apa tak kisah. Tapi ini cara dia. Okey, ini cara dia. Okey. Inilah cara dia. So dia tak akan ambil ini yang orang kata bini orang awet orang. Inilah dia. Dia masukkan dengan structure yang lama. Okey. SNR ini okey, belongs to this structure. Okey. So SNR ini belongs to this structure. Okey. Dia bersifat individu. Dia masing-masing punya SNR. Faham? Itu yang maksud part 2 tadi. Part 2 tadi, selagi tidak berlaku breakout baru, itulah yang dia maksudkan. Okey. Selagi tidak berlaku breakout baru, dia akan pull back ke support dia. Okey? Boleh? Okey, alright. So maknanya zone 1 tadi tak dapat entry. Okey, tak dapat entry. Tak dapat entry, jangan risau. Tapi boleh entry dekat zone yang kedua. Okey, dapat entry dekat structure yang kedua. Okey? Macam tu je. Faham? Sama macam daily tu cikgu, tapi yang cikgu lukis tu terbalik. Kira QM buy kan. Kalishat. Macam ni sebut ni. Kalish Ardli. QM itu adalah breakout. Okey. QM itu adalah breakout. Okey. Apa yang you belajar ni adalah macam mana QM itu terjadi. Okey, macam mana QM itu terjadi. Sebab QM tu adalah breakout. Dia nama je Quasimodo level, head and shoulder, okey. Tapi QM itu sendiri adalah breakout, okey. Kalau you seorang trader QM, okey, tapi you tak tahu macam mana QM tu berlaku, you tak tahu macam mana QM tu akan jadi ataupun akan fail, okey, you belajar benda ni. Benda ni akan membantu you sebagai QM trader. Okey, you boleh tahu macam mana zone tu akan pecah ataupun tidak. Boleh QM tu adalah breakout. Apa lagi soalan ni? Bila pullback adakah tunggu structure baru entry? Dia kalau pullback, okey, kalau pullback macam biasalah kita akan tunggu time frame. Nanti kita cerita pasal multi time frame, okey? Nanti kita cerita pasal multi time frame. Untuk entry sekejap lagi. Cuba marah sikit tengok. Cikgu punya emotion pun ada indikator. Saya punya emotion pun ada indikator. So saya punya emosi sekarang tengah sangat baik sebab dia kali hijau kali hijau. Sepertinya cikgu ni tak macam Upai. Alamak, kenapa macam Upai? Upai tu bagus. Kalau dia ada satu benda yang korang boleh faham, boleh belajar dengan dia, tak ada masalah. Siapa-siapa pun sama. Ni anak didikan polis mengajar anak berusaha sendiri. Saya bukan anak polis. Orang tua saya dia bukan polis, dia bukan pencen polis, dia pencen custom. Okey, dia pencen custom. Strong support tu macam mana?
Strong support tu support yang memecahkan resistance. Cikgu macam mana tahu strong support? Pergi tengok video lama. Malam ni saya tak ulang dah basic tau. Malam ni saya tak ulang basic. Sebab biasa basic saya start daripada hari Isnin sampai Jumaat. Hari Isnin saya start daripada awal. Saya akan habiskan pada hari Jumaat. Okay? So benda tu saya akan ulang setiap minggu. Okay? Tapi minggu ni adalah minggu terakhir. Sebab minggu depan kita nak start minggu praktikal. Okay? Minggu depan minggu praktikal. Cikgu, lampu cikgu tu dah nampak macam movement candle. Aduh, nak entry lah tu. Tak adalah. Dan pullback tu kat fasa yang sama atau level sama dengan breakout? Pullback tu dekat fasa sama atau level sama dengan breakout? Tidak. Dia siapa ni? AB Abasi. Okay, pullback itu pada punca breakout tersebut. Okay, punca ini action tau. Okay, breakout ni satu action. Okay, so punca dia ada di sini. Okay, support yang memecahkan resistance itu. Okay, so kalau dia nak pullback, dia akan pullback ke punca action tersebut. Okay, boleh. Alright, 2 minit kami faham. 2 minit kami faham. Bunyi WhatsApp. Itu bunyi WhatsApp tau. Korang dengar tu, itu bukan bunyi entry, itu bunyi ringtone WhatsApp saya. Bawa minum dulu cikgu. Boleh saya minum dulu. Saya minum. Terima kasih ingatkan saya. Ada orang WhatsApp cikgu. Okey. Ades, lampu cikgu tu kalau bergerak tapi cikgu diam tu ada yang tekan-tekan. Kalau saya diam lampu tu gerak, ada hantu. Ada hantu. Kadang-kadang dia boleh terlajak kan. Kira KM-by. Okay, sama macam okay. So kena follow. Kalau structure buy baru akan terjadi structure sell. Okay. Tak ada. Prem Kumar, salam sejahtera. Abang Prem kita tegak-tegak, tajam-tajam aja. Tajam-tajam. Cikgu cakap main FT sekarang ni. Saya tak tengok chart, nanti dia hilang fokus. Nanti kita cerita chart Tak semestinya tajam. Okey, betul So yang nak tahu tajam ke tak tajam tu boleh tengok Ades punya komen Cik Ades dia ada cerita pasal support dengan resistance. Dia tak semestinya tajam. Opai bagus tapi poyo. Korang janganlah ngutuk orang kat sini. Jangan kutuk orang. 15 biji macam setup saya lukis. Betul So lebih kurang apa yang saya lukis tu sama je. Okay, sama je sebab benda tu yang berlaku dalam chart. Okay, benda tu berlaku dalam chart. Apa yang saya cerita ni, ini benda yang berlaku dalam chart. Okay. Cikgu, yang penting kena ingat dalam kepala otak, support resistance tu adalah individu. Betul. Okay. Itu sebab saya tak suka nak lukis. Okay, korang kena tiru sebiji-sebiji apa yang tak boleh. Korang kena faham apa yang saya lukis tu. Okay? Jangan tiru tau. Korang kena faham kenapa saya lukis begitu dan begini. Okay? Sebab bila dekat dalam chart, korang nampak rupa kadang-kadang dia pelik sikit, korang tahu dah itu benda yang sama. Okay? Ataupun benda lain. Korang boleh detect. Boleh Biasa time frame berapa yang kuat tu? Tak ada. Dia bukan pasal time frame. Satu hari 30 pips jadi. Betul? Mapping US oil. Tidak. Saya takkan mapping. Custom sama macam arwah ayah saya. Terbaik. Ades. Rupanya kita anak custom. Kita dulu anak custom. Bijak sangat 2 minit faham. Okay, boleh sambung please. Nanti saya nak sambung, saya sambung. Okay, saya nak sambungkan, saya sambung. Cikgu pakai Bollinger, saya tak pakai Bollinger. Cikgu lagi sodap kalau berlaku kat Typhoon Daily. Betul, boleh swing. Yes. Bunyi WhatsApp, so saya pun entry buy and sell sekaligus. Sebab Sifu tak cakap nak entry apa. Apa yang terus terang orangnya baik. Yes. Okay, boleh. Jom sambung. Jom sambung. Okay, so itu tadi tentang 3 fasa dalam market. Okay, tentang 3 fasa dalam market. Boleh Okay, ini dia punya basic. Okay, so apa yang kita ceritakan selepas ini, okay, tentang multi time frame breakout, tentang breakout manipulation. Okay, everything derive daripada sini. Okay, everything jadi daripada sini. Faham Boleh. Jom tengok multi time frame breakout. Padam balik. Okay, padam balik. Okay. So bila bercakap tentang multi time frame, okay, okay, multi time frame ni dia melibatkan banyak time frame. Okay, dan saya tidak trade menggunakan satu time frame saja. Okay, sebab saya percaya, okay, apa yang saya percaya adalah setiap time frame ni dia melengkapi satu sama lain.
Okey. Time frame kecil melengkapi time frame besar, time frame besar dia melengkapi time frame yang lebih besar. Okey. Semua benda interrelated. Dia tak berjalan sendiri. Okey. Kalau dia berjalan sendiri, you akan nampak M1 berhenti, okey, tapi monthly tetap berjalan. So dia tidak berlaku macam tu. Okey. Walaupun sekecil-kecil M1, kalau tak bergerak, okey, monthly tak akan bergerak. Dia bergantung satu sama lain. Okey. Jadi dekat monthly time frame ni saya mencari tune yang baik lah, saya mencari tune yang sesuai, okey, untuk menggunakan multi time frame pairing. Okey, so time frame mana yang you perlu tengok dan you perlu gunakan. Okey, kalau you tak nak ikut apa saya bagi ni terpulang, tapi saya dah cuba dah, saya dah cuba semua time frame. Okey, so ini yang saya pakai. Ini pairing yang saya pakai. Saya pakai daripada monthly. Okey, saya pakai daripada monthly, saya pakai daily. Okey, saya pakai daily, kemudian saya pakai H1. Okey, kemudian saya pakai M15 dan yang terakhir adalah M1. Okey, ini yang saya pakai. Okey, selain daripada ni saya tak pakai dan kita tak payah bincang pasal time frame lain. Okey, sebab ini yang cantik yang saya pakai. Okey. Janganlah saya cerita macam ni korang tanya weekly apa semua, saya tak pakai. Okey. Kalau you nak tengok weekly, you pergi tengok weekly. Okey, tapi saya tak tengok weekly. Okey. Saya daripada monthly sampai ke M1. Okey, boleh macam tu monthly, daily, H1, M15 dengan M1. Okey. Boleh. Itu yang saya pakai. Okey. So, dia macam ni tau. Dia macam ni. So, M1 ni dia melengkapkan M15. Okey. Dia melengkapkan M15. Okey. M15 dia melengkapkan H1. Okey. H1 ni dia melengkapkan daily. Okey. Daily ni dia melengkapkan monthly. Dia macam tu bang Dia macam tu. Dia macam tu. Itu proses dia. Okey, itu proses dia. Sekejap, saya kena kat sini lagi. Saya kena kecilkan sikit supaya nampak. Baru cantik kan. Okey. So dia melengkapi satu sama lain. Okey. So monthly ni dia punya lower time frame adalah daily. Okey. Monthly ni abang, okey, daily ni adik dia. Okey. Daily ni pula dia punya lower time frame adalah H1. Okey. So daily ni abang, H1 ni adik. Okey, H1 ni lower time frame ni adalah M15. H1 ni abang, M15 ni adik. Okey. M15 ni lower time frame dia adalah M1. Okey. So M1 ni adik, M15 ni abang. Okey, dia melengkapi satu sama lain. Faham? So anything happens dekat monthly, okey, monthly nak naik ataupun monthly nak turun, yang akan turunkan dia adalah lower time frame dia. Okey, daily. Daily ni akan menaikkan ataupun turunkan monthly. Okey? Sama juga semua time frame dia nak naik ataupun nak turun, okey, dia akan dimulakan atau disudahi, okey, oleh lower time frame dia. Faham? Contoh macam daily nak naik ataupun turun, H1 yang akan naikkan dia ataupun turunkan dia. Okey? H1 yang akan buat dia. Okey, sama juga macam H1, dia nak naik ataupun nak turun, okey, dia akan dimulakan oleh M15. Okey, dia akan dimulakan oleh M15. Faham? Sama juga M15 nak naik ataupun turun, dia akan dimulakan oleh M1. Okey, boleh. Dia macam tu. Boleh Dia ada urutan dia ada pairing dia. Boleh. Tapi janganlah you nak daily nak naik, okey, you tengok dekat M1. Janganlah, dia bukan macam tu, okey? Dia tak boleh macam tu. Dia ada tertib dia, okey? M1 akan lengkapkan M15. Bila M15 dah lengkap, dia dah okey, dia dah bersedia, dia akan lengkapkan pula H1. Okey? H1 dah bersedia, everything ready, H1 akan bergerak melengkapkan daily. Dia urutan dia macam tu. Boleh Okey, alright. Salin dulu dia punya time frame ni. Ni salin dulu. Okey. Alright. Testing. Nampak ada lampu. Korang tak ada lampu, saya ada lampu. Okey, jom. So malam ni untuk dia punya basic, saya takkan ceritakan daripada monthly tau. Okey, saya takkan ceritakan daripada monthly. Monthly ni saya takkan lukis sebab kalau saya lukis dia terlalu banyak. Okey, jadi untuk lukisan saya akan lukis daripada H1 ke M1. Okey, tapi asas dia macam ni. Saya beritahu korang asas dia macam ni. Okey, kita tengok kita ada structure by. Kita ada structure by tau. Okey, kita ada structure by.